Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim allimna min ilmika kama tarda bihi anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehinggalah sampai saat kematian di kalangan kamu tersebut. Apabila mati saja anak Adam ini, terbaring jenazah dia dalam kubur. Tiba-tiba saat tersebut dia mula menyebut, wahai Tuhanku, tolonglah bagi peluang kembali untuk aku hidup di atas dunia. Kalaulah aku boleh hidup balik di atas dunia, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal waktu mana aku hidup dahulu. Sebutlah malaikat pada orang dah mati ni, kalla, sekali-kali kamu jangan harap kamu akan hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Hanya mulut-mulut kamu saja yang mengulang kata untuk kembali hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di waktu ini kamu mula melalui saat barzakh, sampailah kamu akan dibangkitkan balik di padang mahsyar Allah nanti. Surah Al-Mu'minun ayat yang ke-99 dan ayat yang ke-100. Yang dihormati pengurusi dan ahliatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, muslimin dan muslimat sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kita kepada Allah di atas nikmat Allah panjangkan umur kita ini, sehingga kita ni diberi peluang sampai hidup masa sebegini. Di saat kita tahu bahawa tak pernah dalam sejarah Malaysia kita ni Allah matikan manusia seramai ini. Seramai lebih kurang hampir 32,000 manusia mati disebabkan yang disebut dekat dengan pandemik COVID-19 ini, yang masih lagi belum berhenti lagi keadaan yang sedang berlaku di kalangan kita pada saat ini. Dalam jumlah 32,000 yang mati tersebut, syukurnya pada Allah, nama kita tak tersebut dalam jumlah tersebut. Nama kita masih lagi disenarai antara orang yang masih lagi hidup, yang diberi peluang oleh Allah untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, untuk meneruskan amalan-amalan yang patut kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita. Syukurnya kerana lebih lagi kita rasa syukur pada Allah kerana malam ni Allah pilih kita untuk kita mari ke masjid ini di saat mana orang lain tak dipilih oleh Allah. Walaupun ada di kalangan kita dia tahu malam ni ada kuliah, tapi tak boleh nak mari, tak ada dalam suasana mereka tersebut nak mari.
Dan kitanya alhamdulillah Allah gerakkan tubuh badan kita. Mari bertamu sekejap dalam rumah Allah ini. Jadi tetamu pada Allah dalam majlis sebegini. Mudah-mudahan bila Allah pilih kita untuk menjadi tetamu pada Allah, majlis-majlis sebegini dalam hidup kita ini, Allah juga akan pilih kita untuk menjadi tetamu kepada Allah di akhirat nanti. Sebab para alim ulama sentiasa ajar pada kita, siapa yang dia tak pernah menjadi tetamu pada Allah di dunia ini, jangan dia bermimpi untuk dia menjadi tetamu pada Allah di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dalam hidup kita ni sibuk-sibuk kita dengan urusan kehidupan. Allah gerakkan juga tu badan kita untuk kita mari sekejap di masjid ini, kita duduk seketika untuk kita menung perjalanan yang akan datang yang kita perlu lalui dalam hidup kita. Para hadirin sekalian, kita semua tahu bahawa hidup kita ni bukan sekadar untuk di dunia saja, tidak. Allah jadikan dalam hidup kita ni, lepas pada kita hidup di dunia ini, kita kena hidup lagi di alam yang ketiga dalam hidup kita. Alam ketiga dipanggil alam barzakh. Alam yang sekejap lagi kita akan sampai. Bila kita sampai di alam yang ketiga ni, alam barzakh ni, kita kena pastikan diri kita ni menjadi orang mukmin. Kita tak boleh jadi orang yang disebut dengan orang yang menyesal. Sebagaimana ayat yang hamba baca awal-awal sebentar tadi. Awal-awal ayat yang saya baca sebentar tadi merupakan ayat yang Allah cerita tentang mengenai sekelompok manusia. Bila dia masuk saja dalam kubur, dia berada di dalam kubur, tiba-tiba mari penyesalan dalam hidup dia. Mari perasaan menyesal. Menyesal ni Allah rakam di kalangan mulut-mulut masing-masing tersebut. Allah sebut tentang mengenai bagaimana orang yang masuk dalam kubur tiba-tiba minta dengan malaikat supaya dia beri peluang kembali untuk hidup di atas dunia. Sedangkan kita yang sedang hidup ni, kalau kita boleh dengar suara-suara orang dalam kubur, masing-masing sebut, beruntung kamu kerana kamu masih lagi hidup. Manakala kami yang sudah menghadap depan Allah ni, dalam keadaan kena jawab setiap amalan-amalan yang kami kerjakan di atas dunia ini. Para hadirin sekalian, ayat yang saya baca di awal-awal tadi itu Allah cerita tentang mengenai manusia yang sebut dia nak buat balik amalan salih yang dia tertinggal waktu mana dia hidup dahulu. Allah Subhanahu Wa Taala cerita mengenai bagaimana manusia bila dia menghadap depan Allah, penyesalan yang disebut la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kalaulah dia beri peluang untuk aku hidup di atas dunia ini, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Maksudnya, bila kita hidup di atas dunia ni, para hadirin sekalian, ramai di kalangan kita ni dia tak tahu arah sebenar untuk dia nak tuju. Ramai di kalangan kita ni hanya dia hidup. Kadang-kadang kalau kita tanya, kita nak gimana sebenarnya dalam hidup ni? Dalam hidup kita ni, kita duk kejar apa dia dalam hidup kita ni. Tiap-tiap hari, tiap-tiap masa, kita turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Dalam hidup kita ni, kita nak kau gapo dalam hidup ni? Sebenarnya dalam hidup kita yang sebenar, kita kena tanya soalan demikian. Sehingga kan ramai di kalangan kita ni, dia jawapan dia tu tak tepat langsung dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh. Dan Allah jadikan kita di atas dunia ini sendiri. Kalau kita tanya dah, tiap-tiap di kalangan kita ni turun daripada rumah, kemudian pergi kerja, kemudian balik ke rumah, tetap sampai balik rumah. Kemudian kadang-kadang di kalangan kita ni kerja tu daripada hitam rambut sampai putih rambut. Dalam hidup kita ni ramai mana orang daripada muda rapat tua dalam hidup dia. Kalau kita tanya, sebenarnya dalam hidup ni duk kerja kau gapo kan? Dalam hidup kita ni siapa begitu sekali dalam hidup kita ni. Apa letih tubuh badan. Siapa tak tahu kita nak ke mana dalam hidup. Siapa masuk-masuk dalam kubur tu tiba-tiba mari nyesal. Dan hamba harap supaya semua hok mari malam ni tidak di kalangan orang nyesal, insya-Allah. Semua di kalangan kita ni di kalangan orang-orang yang bila masuk dalam kubur sekejap lagi,
bila malaikat tanya nak hidup balik dah di atas dunia, kita jawab lalu pada malaikat, tak sah dah malaikat, cukup dah hidup di atas dunia. Tak ada dah di kalangan kita sebut nak hidup balik, kecuali orang mati syahid di jalan Allah. Dalam hadis Rasulullah cerita, orang yang mati syahid bila tanya nak hidup balik, semua jawab, ya kami nak hidup balik. Kerana dia masing-masing ni bila saat mana menghadap depan Allah, masing-masing tak rasa sakit. Waktu mana menghadap depan Allah, mereka tak rasa yang disebut dengan sakaratul maut. Tapi bagi orang yang mati dalam keadaan biasa ni, orang mukmin, kalau kita mati dalam keadaan yang husnul khatimah, kita kena lalui juga yang disebut dengan sakarat. Bila masuk dalam kubur, mereka tanya nak hidup balik, tak nak. Tak ada seorang pun di kalangan orang mukmin ni dia jawab nak hidup balik. Kenapa? Kalau kita tanya bapa, dia tak saya hidup balik. Ya, kenapa tak nak hidup balik dalam hidup atas dunia? Dia jawab, sakit kematian tu terbawa-bawa sampai dalam kubur. Yang menyebabkan di waktu tersebut masing-masing sebut tak sedar untuk hidup orang mukmin. Tapi ayat yang berbaca sebentar tadi, Allah cerita ada orang nak hidup balik. Bila masuk dalam kubur, dia sebut pada malaikat, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, malaikat tolong royak ke Tuhan, bagi tahu pada Allah, qala rabbirji'un, qala rabbirji'un, Tuhanku tolonglah bagi tahu balik, bagi malaikat tolong bagi tahu pada Allah, rabbirji'un, Tuhanku aku nak hidup balik di atas dunia. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Dia sebut, kalau aku boleh hidup balik, aku nak buat balik amalan soleh yang aku tertinggal. Maksudnya apa dia? Dalam hidup, maknanya di kalangan kita ni tersalah kejar dalam hidup. Kita hidup di atas dunia ni, ramai di kalangan kita ni dia tak tahu yang dia nak kejar apa benda dalam hidup ni sendiri. Dia nak kau gapo dalam hidup. Dalam hidup ni sepatutnya kita kena dapat gapo sepanjang kita hidup di atas dunia ini sendiri. Tiba-tiba waktu mana kita hidup, kita tanya di kalangan kita, sebenarnya tiap-tiap hari masa kita hidup ni, kita nak ke gapo dalam hidup kita. Bahasa yang mudahnya kita nak sebut demikian. Lalu kalau kita tanya di kalangan kita, kebanyakan di kalangan kita jawab, ambo ustaz, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap, sebenarnya ambo kejar ke harta ustaz. Ambo kejar ke harta, biar harta ni jadi banyak. Ni kebanyakan mulut manusia yang jawab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar oleh Allah dengan tujuan nak suruh hajar balik, betul balik. Salah ni salah. Benda yang kamu fikir nak cari kejar ke harta ni salah. Kerana Allah tak jadikan hidup kita ni untuk mengejar harta. Allah tak jadikan dalam hidup kita ni supaya bila kita hidup harta jadi banyak. Dah. Salah dalam hidup kita, bila kita hidup, kita fikir pada harta menjadi keutamaan. Siapa yang ajar pada kita untuk dapatkan harta biar banyak? Yang disebut dengan orang barat, orang-orang kafir. Dia ajar supaya kita ni hidup mulia bila banyak harta. Bila harta banyak jadi mulia. Ni ajaran orang kafir. Orang kafir dia ajar, biar banyak harta. Kalau tak ada harta, tak usah kecek. Katanya orang kafir, no money no talk disebut. Tak ada duit, tak usah kecek lah. Bila ada duit, baru boleh kecek. Harta ni menjadi keutamaan dalam hidup, yang menyebabkan manusia ni sibuk bekerja mencari harta. Sanggup balah adik-beradik, sanggup tak tegur siapa dengan jiran tetangga, sanggup di kalangan kita ni siapa pekat dalam hidup kita ni tak peduli lagi halal haram dalam hidup. Kenapa dia kejar ke harta biar jadi banyak? Harta biar jadi banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah hantar ajar balik pada sahabat-sahabat, ajar balik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan hidup cari harta, jangan. Kerana harta ni Allah dah tulis dah di kalangan kita. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Allah ajar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebut pada umat manusia ni, di langit Allah, wa fis samaa'i rizqukum, Allah dah tulis dah rezeki kamu. Banyak mana kamu dapat harta dalam hidup kamu ni, rezeki kamu banyak mana. Wa fis samaa'i rizqukum
Wa ma tu'adun, dan apa saja yang dijanjikan oleh Allah, Allah dah tulis dah pada setiap di kalangan mereka yang hidup di atas muka bumi. Yang ni kita kena mula pasal dalam pemikiran orang Islam. Beza sikit dengan cara orang kafir dan orang munafik hidup. Orang kafir dan orang munafik hidup mereka ni fikir cari harta biar banyak, biar cari harta biar banyak. Tapi Rasulullah ajar, jangan sibuk dengan cari harta. Kerana Allah dah tulis dah. Bukan sekadar di langit Allah tulis. Bahkan waktu mana dalam kandungan ibu tu, waktu mana kita masuk dalam rahim ibu kita ni, start daripada umur 4 bulan 10 hari, mari dah malaikat. Mari terus dah malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, mari malaikat fayunfakhu fihi ruh. Malaikat tiup ruh dalam kandungan mak kita ni. Waktu mana tiup saja ruh dalam kandungan mak kita, waktu mana tiup saja ruh dalam perut mak kita ni, lalu Allah Subhanahu Wa Taala arah terus malaikat bikatbi rizqih, tulis tentang perkara orang yang nak hidup ni. Mula tiup ruh, lepas pada tiup roh saja, tulis tentang perkara orang yang nak hidup ni, kamu tulis terus wahai malaikat. Yang pertama tulis bikatbi rizqih, kamu tulis rezeki dia banyak mana. Perkara yang pertama sekali Allah suruh supaya di kalangan kita ni mesti kena faham rezeki kamu banyak mana, mari daripada mana, sumber mana, semua ditulis awal-awal pada diri kamu. Yang kedua tulis wa ajalih, bila masa dia mati. Wa ajalih, ketika mana dia mati, saat mana dia mati, bagaimana dia mati, di mana dia mati. Wa ajalih, tulis. Yang ketiga tulis wahai malaikat, orang yang nak hidup ni kamu tulis terus. Yang ketiga wa amalih, amalan dia nikah dengan siapa, dia kerja di mana, dia kemudian dia duduk mana, kamu tulis malaikat. Dan yang keempat malaikat, kamu tulis sama ada dia ni ahli syurga ataupun dia ni di kalangan ahli neraka. Tulis terus. Kita ni hidup dalam kandungan ibu kita. Start daripada situ, rezeki dah ada dah. Rasulullah ajar, rezeki setiap di kalangan yang lahir, semua sampai peringkat Allah pesan, jangan bunuh anak kamu kerana takut min khasyati imlak, kerana takut miskin. Jangan dalam hidup kamu, kerana setiap anak yang lahir ni ada rezeki dia tersendiri. Allah dah siap dah dalam hidup masing-masing ini sendiri. Artinya harta benda jangan sibuk nak kejar sehingga terlupa dengan perintah yang besar dalam hidup ni. Ramai di kalangan kita bila sibuk cari harta, siapa dia tak semayang. Ramai di kalangan kita dia sibuk cari harta, siapa dia tak keluar zakat. Ramai di kalangan kita dia sibuk cari harta, siapa dia balah dengan sayang-sayang. Dia balah dalam hidup dia. Kenapa? Kerana dia sibuk cari harta benda. Di kalangan kita ni, siapa dia tak sedar dalam hidup cari harta ni, siapa dia tak tahu sumber harta tu siapa yang bagi pada diri dia. Dia tak nampak Allah yang mengurniakan rezeki dalam hidup dia tersebut, sehingga dia lawan perintah Allah. Dia buka aurat, tengok sehari dua ni kita boleh tengok ramai mana founder namanya founder alat-alat kosmetik ni, misal contoh, dia kaya-kaya. Bila dia dah mula jadi kaya-kaya, buka aurat, tunjuk ya dia ni comel konon-konon ni. Dalam keadaan yang dia nak tunjuk harta benda dia banyak, tabur duit, macam-macam gaya dia tunjuk, menunjukkan bahawa kesombongan dia mari dah dalam hidup dia, untuk dia nak tunjuk bagaimana dia ni hebatnya pada diri dia, sampai dia terlupa ya Allah yang memberi rezeki dalam hidup dia. Yang ni bahaya dalam hidup seseorang. Rasulullah ajar, kalau merasa kaya jadi mulia dalam hidup, mana kaya dengan kayanya Qarun sebelum daripada ni. Qarun sebelum daripada ni kaya Qarun kaya tak kaya Qarun, yang bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun sebanyak lebih kurang 400 ekor kuda. Dia bawa anak kunci gedung kekayaan Qarun. Tapi lagu mana Allah jadikan pada Qarun? Bawa anak kunci je baru, bukannya bawa harta lagi. Bawa anak kunci je baru. Tapi lagu mana Allah buat pada Qarun? Allah tenggelam ke Qarun dalam muka bumi ni sedalam 70 hasta setiap kali mana terbit matahari. Terbit je matahari, tenggelam 70 hasta. Terbit lagi matahari, tenggelam lagi 70 hasta. Mari orang Melayu kita sibuk buat program mencari harta Qarun je. Molek-molek Qarun tenggelam, dia sibuk cari. Hidup kita ni mula daripada sini kita kena mikir, aku ni sebenarnya hidup ni terkejar-kejar apa? Ada jawab, sebenarnya saya ni
Bukan kerja harta sangat Ustaz. Habis tu mung kerja gapo tiap-tiap hari. Dalam hidup ni kita nak kau gapo dalam hidup kita ni. Siapa tak mayabah, siapa tak boleh baca Quran, siapa tak kenal tok-tok guru orang alim, siapa dalam hidup kita ni tak tahu rumah Allah mana dalam hidup ni. Kedai makan tahu, tak rumah Allah tak tahu. Nak sebutnya sibuknya dalam hidup. Mung kerja kau gapo dalam hidup. Ada yang jawab, "Amo tak kerja harta Ustaz." Patut kerja kau gapo? Kerja kau tahta Ustaz. Kerja kau tahta. Tahta ni biar jadi kau besar, jawatan. Nak kau jawatan. Berebut nak pegang jawatan. Jawatan bukan besar belah mana pun. Jawatan kecil je. JKKKKKKKK. Jawatan paling halus MPKKKKKK. Jawatan paling halus berebut di kalangan kita. Apa yang berebutnya? Rasa mulia kalau ada jawatan. Rasa mulia. Rasulullah mari, Rasulullah ajar sahabat-sahabat. Jawatan ni tak mulia dalam hidup. Siapa-siapa yang pegang jawatan, kena ingat. Dia bukan pegang kemuliaan, tetapi dia pegang satu tanggung yang kena jawab depan Allah SWT. Peganglah jawatan gapo. Para hadis sekian pegang jawatan jadi tok lelaki orang, nyesal depan Tuhan SWT. Kita jadi isteri orang, nyesal juga di akhirat nanti. Kita jadi anak orang pun kita nyesal. Kullukum ra'in. Rasulullah sebut demikian. Tiap-tiap di kalangan kita ni menjadi yang disebut dengan pemimpin. Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Tiap-tiap yang menjadi pemimpin semuanya akan dipersoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi AJK masjid pun nyesal. Kat ramai pula tak jawatan malam ni tak. Jadi AJK masjid pun nyesal. Bayar masuk dalam kubur je malaikat tanya lalu. AJK masjid ni. Ya, AJK masjid. Subuh pagi tadi mari tak subuh pagi tadi? Tanya soalan tu je dalam hidup kita. Tanya banyak je kita menyesal. Pegang jawatan kena tanya depan Allah. Siapa pegang je jawatan? Tak kira jawatan di sekolah kau, jawatan di kampung kau, jawatan di mana pun, mesti kamu akan dipersoal jawab depan Tuhan SWT. Bagaimana kamu laksanakan tanggungjawab kamu? Sehingga kan siapa pekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sahabat-sahabat minta, ada seorang sahabat waktu mana dia mari jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mari tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang mu tak latih aku jadi YB ya Rasulullah? Orang lain semua dilantik jadi gubernur. Aku seorang ni kamu tak lantik, apa ya Rasulullah?" Abu Dzar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia betih dia halus kecil sikit dibandingkan sebelah kanan dia. Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah kata, betis Abu Dzar ni waktu mana dia tolong ambil kayu sugi. Kayu sugi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa dia jalan, dia letak kayu sugi dekat celah telinga dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak gitu. Ni zaman-zaman dulu orang kita dia letak rokok di telah telinga. Rasulullah letak kayu sugi. Bila Rasulullah letak kayu sugi satu hari, Abu Dzar tengok tak ada kayu sugi dekat telinga Rasulullah. Abu Dzar pergi lompat naik atas pokok kayu sugi. Nak ambil kayu sugi nak pergi ke Rasulullah SAW. Bila dia naik, panjat naik atas pokok tu, selak jubah dia. Selak jubah tu nampak kaki Abu Dzar tu, betih dia tu, so kecil, so besar. Sahabat-sahabat pakai suka ke Abu Dzar. Allah, betih kecil dia tu. Rupa-rupanya betih kecil. Katanya sahabat-sahabat tegur Abu Dzar. Abu Dzar ni malu. Meluruk turun pokok kayu sugi tu. Bila dia meluruk turun, Rasulullah tengok dia turun ke jubah dia tu, nak tutup ni, Rasulullah kata sahabat-sahabat, betih Abu Dzar yang memfikir dia halus tu kecil tu, katanya Rasulullah, kalau ditimbang dengan bukit Uhud, jauh lebih berat timbangan betih Abu Dzar di sisi Allah dibandingkan dengan bukit Uhud tersebut. Betih Abu Dzar lah. Betih kita ni nak buat suk giabok pun tak boleh. Nak sebutnya betih Abu Dzar bernilai di sisi Allah. Abu Dzar minta dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya Abu Dzar, "Ya Rasulullah, bapa yang mu tak lantik aku jadi gubernur ya Rasulullah. Orang lain semua dah kamu lantik jadi gubernur. Orang tu kau Yaman, orang ni kau situ, belakang jadi gubernur. Aku seorang ni mu tak lantik bapa ya Rasulullah." Rasulullah jawab lalu, "Ya Abu Dzar, innaka dha'if, innaha amanah, wa innaha yawmal qiyamati nadamah." Abu Dzar,
aku tengok tu lemah, kata Rasulullah. Innaka dha'if, tu lemah. Wa innaha amanah. Pegang tanggungjawab ni, pegang tanggungjawab ni, satu perkara yang dipertanggung bila pegang tanggungjawab ni, kena jawab depan Tuhan esok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa innaha yaumal qiyamati nadamah. Akhirat esok, kebanyakan orang pegang jawatan ni semua nyesal depan Tuhan esok. Jadi tok laki orang pun nyesal. Jadi kita ni jadi suami orang ni pun mari nyesal. Nyesal bila kita nyesal, bila anak-anak kita mari, anak-anak kita dakwa-dakwi kita, isteri kita dakwa-dakwi kita. Siapa Allah kita? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing melarikan diri. Masing-masing melarikan diri. Siapa lari ni? Di antara yauma yafirrul mar'u min akhihi, di antara adik-beradik melarikan diri. Wa ummihi wa abihi, mak dengan ayah pun lari. Jumpa dengan anak, lari. Pakat tak sing ngaku, jangan ngaku anak aku. Anak pula sebut kepada mak ayah, jangan ngaku mak ayahku. Jangan ngaku. Pakat tak sing ngaku, jangan ngaku adik-beradik aku. Wa sahibatihi wa bani. Saing-saing dia juga anak-anak. Semua tak sing ngaku. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Hari masing-masing nak fikir macam mana nak suruh selamat diri masing-masing daripada mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, aku dah. Siapa di akhirat nanti mikir macam mana nak suruh kita seorang boleh selamat. Kenapa masing-masing tak sing aku ni? Kerana tak tunai tanggungjawab. Anak mari jumpa dengan mak ayah. Mak ayah, tengok ni belakang abang ni, tengok belakang kak ni, tengok ni belakang kak cik ni, belakang ni tengok dosa ni banyak mana ni. Dosa tak boleh baca Quran. Siapa yang tak ajar tak boleh baca Quran? Siapa tak boleh baca? Siapa tak boleh baca Quran? Hak lain boleh baca belakang. WhatsApp boleh baca WhatsApp. WhatsApp boleh baca. Sok khabar putih boleh baca. Quran tak boleh baca. Anak ni dakwa mak ayah. Mak ayah tak pernah ajar hamba. Jak kecil itu ajar twinkle little star dulu. Ajar kecil itu ajar rasa saya dulu. Ajar tak sena ajar nak Quran. Ajar tengok belakang dan dosa ni. Anak lelaki seorang, anak dua seorang, mari seorang-seorang. Isteri pula mari jumpa dengan tok lelaki. Tidak demo minta dengan ayah kawan untuk jadikan kawan ni jadi bini demo. Ni bila nikah dengan demo ni, Maya tak tahu lagu mana ni. Maya waktu mari uzur tu tak tahu darah kotor ni lagu mana. Mari waktu mana dalam keadaan darah istihadah lagu mana. Tak tahu lagu mana ni. Isteri ni dakwa-dakwi suami. Turun keluar daripada rumah tak pakai tudung dalam keadaan yang tak jaga syariat Allah. Ni dosa-dosa ni siapa nak pikul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut masing-masing ambil dosa. Ambil dosa ni. Tahu ke masing-masing ni. Seorang-seorang tindak-tindak. Lalu Rasulullah sebut atadruna manil muflis. Mun tahu tak siapa yang muflis? Orang muflis ni lagu mana? Sahabat jawab, man la dinaran wala dirhaman. Orang yang tak ada duit. Rasulullah orang yang tak ada duit. Bila dia tak ada duit, sen pun tak ada, ringgit pun tak ada, inilah orang muflis. Rasulullah kata betul, tu sah. Tapi Rasulullah jawab balik, Rasulullah kata ada sah lagi, hak jenis muflis. Di akhirat esok, orang yang mari dengan pahala yang banyak, kemudian dia jumpa dengan orang, masing-masing mula dakwa-dakwi masing-masing, minta sah daripada pahala-pahala dia wi pahala dia, kemudian dia ambil pula dosa-dosa orang, dia habis dah pahala dia pikul pula dosa-dosa orang, sehingga dia terbeban, akhirnya dia dicapuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ni pun siapa tak tunai tanggungjawab. Ada jawatan, tak ada kuasa, tapi tak laksana ke tanggungjawab dia. Dia fikir dengan jawatan ni dia jadi mulia dalam hidup. Rasulullah kata, dak, jawatan tidak memuliakan dalam hidup. Kalaulah jawatan ni mulia dalam hidup, mana besar jawatanmu dengan jawatan Fir'aun. Jawatan Fir'aun tu jauh lebih besar daripada dalam hidup ni sendiri. Fir'aun besar tak besar jawatan dia, siapa pekat dia mengaku jadi Tuhan. Dia sebut ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling agung. Katanya Fir'aun,
Waktu mana Fir'aun ngaku jadi Tuhan, terkejut Iblis. Iblis terkejut. Katanya Iblis. Ada juga makhluk manusia ni pergi ngaku jadi Tuhan. Iblis pun, aku sendiri pun sedar diri. Aku sendiri pun sedar diri. Manusia ni ada yang ngaku jadi Tuhan. Apa yang jadi ngaku jadi Tuhan? Bila dia besar jawatan, dia besar kedudukan. Fir'aun ni, dia rasa besar. Kerana dia tak pernah rasa sakit. Fir'aun kecil manis tak pernah kena. Fir'aun gaut tak ada gaut. Fir'aun dalam hidup tak pernah bersin pun tak pernah. Dalam satu riwayat sebut Fir'aun tak pernah nguat pun tak pernah. Gak kita ni cuba tunggu mentah-mentah lagi. Tunggu sikit-sikit lagi je, nguat lalu tak pernah. Tapi jangan pula tak nguat. Orang tanya apa tak nguat, merah mata-mata. Lawan Fir'aun sekali ustaz. Nak lawan Fir'aun dia. Hidup ni siapa peringkat Allah jadikan Fir'aun, Allah simbolkan ni manusia paling zalim, besar jabatan, kemudian Allah hinakan dia dengan Allah tenggelamkan dia dalam lautan. Dia Allah sebut manusia ni aku tak akan hancurkan, nak tunjuk simbol dia, inilah manusia paling zalim di atas muka bumi ni sendiri. Fir'aun siapa lon ni jadi kejar, siapa lon kita boleh tengoklah. Siapa yang nak pergi tengok Fir'aun tu kena bayar lagi pada dia ni. Kena bayar lagi 70 pound seorang. Maknanya hidup sikit darah orang, mampu pun sikit lagi darah orang. Jahat tak jahatnya Fir'aun. Sampai ke hari ni nak gambarkan lagu mana zalim dia tak zalimnya, jahatnya Fir'aun ni sendiri. Allah simbolkan manusia yang demikian. Lepas tu kita hidup ni kejar kau gapo dalam hidup ni. Kalaulah harta pun tak kejar, tahta pun tak kejar, mu kejar kau gapo dalam hidup. Dalam hidup ni siapa lelah nyawa tak lepas dalam hidup. Nak kejar kau gapo? Nak rumah bersama mana lagi rumah? Kereta nak bersama mana lagi kereta? Nak harta benda banyak mana lagi dalam hidup? Nak makan banyak mana lagi kita nak makan dalam dengan hak kita ada ni dalam hidup ni. Ada yang jawab ambo tak kejar harta ustaz. Atau tahta pun tak kejar juga. Atau kejar kau gapo? Kejar kau rupa ustaz, rupa ni biar jadi comel sama. Rupa ni biar jadi lawan sama. Tu tergedik-gedik dalam TikTok tu. Tu yang jadi tak khabar ingat tu dalam hidup ni. Tua-tua pun main TikTok lagi. Dan di kalangan orang kita ni dalam keadaan tak khabar dalam hidup, nak tunjuk dia ni lawan, nak tunjuk dia ni comel. Hak lelaki sibuk nak berbadan sada. Ni lelaki, orang jantan ni sibuk nak berbadan sada. Dia tak kejar ke rupa ni, tapi nak suruh badan tu jadi nampak sada. Sada tu tahu makna apa dia? Sasa bodoh dia panggil. Nak sebutnya hidup nak suruh badan tu berketuk, reda tak mari maya murid. Makan tak makan nasi, makan telur dia satu butir sehari. Bapa orang tanya makan telur, nak suruh badan tu biar dia nampak molek. Badan tu nampak kemah molek. Kata dah badan kemah molek nak agak apa? Badan ni bila nampak sasa dah molek, tubuh badan kita ni molek dah. Siapa Isa pun tak mari. Maya Isa pun dah. Nak gatih ni nak gatih mental lagi. Nak gaya. Kemudian nak main bola futsal ni, rela tak mari Maya Isa. Rela tak Maya murid. Rela tengah-tengah malam nak gatih. Tengah-tengah malam nak main bola. Nak bangun tahajud kau berapa? Kalau kita tengah malam pun gatih lagi. Kemudian tengah malam pun kita duk main lagi. Kita nak bangun main subuh kau berapa dalam hidup? Sebab peringkat kita tak kenal masa rehat dengan masa kita dalam keadaan kita bersenang pada diri kita. Hak lelaki ni sibuk nak badan nampak sasa. Hak perempuan sibuk nak jadi muka putih. Nak kau muka putih. Kau putih je. Nak kau putih muka. Lengan kita legal. Sibuk dalam hidup dia nak jadi kau lawan. Lawan kau, comel kau, badan sasa kau dalam hidup. Tak mati ke? Tak mati ke dalam hidup kita? Awak nak tahan, biar comel. Waktu mana kita tahan comel lawan ni, mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia ajar, Allah tak tengok muka ni. Inna Allah la yanzuru ila aswarikum wa ajsamikum. Rasulullah sebut Nabi,
Allah tak tengok kau yang disebut dengan muka putih kau hitam kau, Allah tak tengok. Kalaulah hina manusia ni ia kerana hitam muka, nescaya hinalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah tu hitam kulit dia, hitam Bilal bin Rabah. Hitam Bilal tu ada lagi lebih hitam daripada Bilal, Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Hitam sebelah, kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah tu, putih Bilal bin Rabah. Nak sebutnya hitam sungguh lah, bukan hitam biasa, hitam metalik ni panggil. Tapi Sa'ad bin Mu'az, waktu mana dia gugur syahid, bergegar arasy Allah, tiup para malaikat Allah. Waktu mana jenazah dia diusung, diiringi seramai 70,000 para malaikat Allah SWT. Nak sebut Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu disebut demikian. Ada lagi yang lebih teruk daripada Sa'ad bin Mu'az zaman Rasulullah. Siapa dia? Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib ni, jaga kita sebut nama Julaibib. Julaibib ni di antara sahabat Rasulullah. Ia mari daripada sebelah South Africa. Mari dengan nama Rasulullah tu, mari nak belajar dengan Rasulullah. Duduk sah yang pertama sama Maya. Maya ni berapa sah yang pertama. Tapi tidur dia ni alas lengan je. Tidur atas lengan je. Dia nyo minum air telapak tangan, tak ada bekas. Telapak tangan je hirup dengan telapak tangan. Julaibib radhiyallahu anhu. Rumah dia mana? Masjid. Duduk masjid. Tak ada siapa nak mari dekat dengan Julaibib. Rambut dia keriting halus-halus, bibir dia tebal, kemudian muka dia tu orang tengok menakutkan. Orang tengok tu jadi takut. Siapa tak ada orang yang nak dekat dengan Julaibib radhiyallahu anhu. Nak sebutnya Julaibib. Bila siapa gitu lepas hajah mayat duduk tepi dinding, Julaibib radhiyallahu anhu duduk jauh je. Rasulullah tengok tak ada siapa pergi dekat dengan Julaibib. Rasulullah pergi dekat dengan Julaibib. Tegur Julaibib. Julaibib. Rasulullah tak tegur Julaibib. Duk sorang je kau? Katanya Julaibib, ya Rasulullah. Lepas tu Rasulullah tanya, lepas tu tak serah nak nikah kau? Tak serah nak nikah kau? Julaibib jawab, nak Rasulullah. Tapi siapa nak kau saya ni ya Rasulullah? Muka pun menakutkan, harta pun tak ada, gapo tak ada. Ya Rasulullah, katanya Julaibib. Rasulullah dengar gitu kan, Rasulullah pergi jauh, jalan jauh, tinggal Julaibib. Esok lepas mayasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok Julaibib duduk sandar tepi dinding lagi. Rasulullah mari lagi, tegur lagi Julaibib. Rasulullah tanya Julaibib, "Musagai kau Julaibib?" "Sagai Rasulullah." "Patut tak serah nak nikah kau?" Rasulullah tanya. Katanya Julaibib, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, siapa nak bermenantu ke saya ni Rasulullah? Tak ada gapo, harta pun tak ada, gotu pun tak ada gapo dalam hidup. Siapa yang nak bersama dengan saya ya Rasulullah? Nak buat saya ni menantu ya Rasulullah." Rasulullah senyap, Rasulullah pergi jalan-jalan. Lepas pada tu, hari ketiga, Rasulullah tengok gitu juga. Lepas mayasa, duk standar dinding. Dia hanya sorang, senyap sorang. Rasulullah pergi tegur balik Julaibib. Ya Julaibib. Rasulullah tanya Julaibib, "Ya Julaibib, hidup sorang kau?" Rasulullah tanya balik soalan demikian. Gak Julaibib dengar soalan 3 kali dah Rasulullah tanya. Dia pun jawab, ya Rasulullah, duk sorang. Gak Rasulullah tanya, tak serah nak nikah kau? Tak serah nak nikah? Tanya soalan lagi pada Julaibib. Julaibib jawab, "Ya Rasulullah, siapalah nak jadikan saya ni dalam keluarga dia ya Rasulullah?" Tanya soalan, kalau kita gak Rasulullah tanya 3 kali, mesti kita jawab, Rasulullah ni tak faham. Kalau kita gak gitu. Julaibib ni Rasulullah tanya soalan sama 3 hari, tapi dia jawab jawapan yang berbeza-beza. Ya Rasulullah, jawabnya, kalau ada orang yang nak menghawinkan saya nak nikah nak ya Rasulullah. Sebut begitu ada Rasulullah. Rasulullah kata gini ya Julaibib, di hujung kota ni, di hujung bandar Madinah ni ada seorang ketua kabilah. Dia ni ada seorang anak tina, comel je anak tina ni. Anak tina dia ni comel. Julaibib menggi royak dia, royak ketua kabilah tu, aku kena salah. Rasulullah kena salah. Dan Rasulullah suruh Julaibib menikah dengan anak perempuan dia tersebut. Julaibib dengar je gitu, bikah bang berlari lalu.
Lagi dapat nikah free, siapa tak asyik. Belagi kejar tu dalam keadaan pergi siapa tu rumah hamba Allah ni, ketua kabilah sebut Wisalah tu ketua kabilah tu keluar tu dia sebut lalu Rasulullah kain salah kamu, aku mari bawa salah Rasulullah pada kamu. Dia pun suka peluk Julaibib. Alhamdulillah Rasulullah kain salah, jawab salah Rasulullah. Lepas tu hajat Rasulullah suruh saya nikah dengan anak perempuan kamu. Dengar je kita terundur dia. Nikah dengan siapa? Nikah saya Julaibib diarahkan supaya kahwin dengan anak perempuan kamu. Anak perempuan. Katanya hamba Allah tersebut, kalau mung tunggu dulu mata dia. Kalau mung dia kata, aku ingat kau Rasulullah nak nikah dengan anak perempuan. Dia kata kalau mung aku nak bincang dulu dengan orang rumah aku. Tak masuk mata. Masuk tu anak perempuan dia ni bila sebut jaga tu isteri pada hamba Allah ni dijawab lalu. Kalau Julaibib jangan Julaibib ni tak ada gapo. Harta tak ada, rupa tak ada, sadu pun tak. Nak sebutnya tak ada gapo. Tu pada Julaibib ni, mari pula daripada South Africa. Takkan kita nak buat natu katanya orang rumah dia. Untuk tengah bincang-bincang gitu, mari anak perempuan dia. Anak perempuan tu mari. Jawab Abi Umi dia sebut. Dia kata, saya dengar dah daripada awal-awal lagi kecek sejak tadi lagi, demi Allah, oleh kerana ni salah daripada Rasulullah dan ni merupakan arahan daripada Rasulullah, saya tidak akan sekali-kali tolak perkahwinan. Anak perempuan dia tersebut Rasulullah, malaikat Jibril cerita keadaan perempuan ni, Rasulullah bikah bangun Rasulullah angkat tangan, ya Allah, berkatilah wanita ini, panjangkanlah umur dia, jadikanlah dia sekaya-kaya manusia di kota Madinah. Rasulullah baca doa pada perempuan tersebut, nikah dengan Julaibib. Sebulan je nikah. Berlaku perang Uhud. Julaibib hadir dalam perang. Dia berjaya tombok manusia seramai 7 orang. Waktu mana dia nak tombok, dia kelapa, tiba-tiba dia kena tombok di sebelah belakang. Julaibib tersembang, gugur syahid dalam perang Uhud. Waktu mana sahabat-sahabat Rasulullah selesai perang Uhud, Rasulullah suruh pilih nama orang yang gugur syahid. Sebut nama orang yang gugur syahid. Waktu mana sebut depan Rasulullah baca doa. Habis saja sebut. Rasulullah katanya, habis dah kau? Habis dah ya Rasulullah. Ni orang gugur syahid. Sahabat sebut pada Rasulullah. Rasulullah kata tak. Ada seorang lagi yang tak sebut. Julaibib radhiyallahu anhu. Julaibib mungkin cari je. Malaikat Jibril bagi tahu pada aku, Julaibib gugur syahid dalam perang Uhud ni. Mungkin cari. Sahabat-sahabat cari. Jumpa satu jenazah, separuh daripada jasad dia ni muka tersembal dalam pasir. Itu separuh badan dia tu berada dalam pasir. Sahabat-sahabat panggil Rasulullah, ya Rasulullah, ni ke Julaibib ya Rasulullah, yang memasukkan ya Rasulullah. Rasulullah mari tengok. Rasulullah kata, ya Julaibib, ni Julaibib, jenazah Julaibib. Bila tengok hitam belakang tersebut, kemudian Rasulullah pegang jenazah Julaibib. Rasulullah balik jenazah Julaibib. Bila balik saja jenazah Julaibib ni, lekat pasir-pasir depan muka ni, tutup muka Julaibib ni. Rasulullah ambil dengan tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sapu di atas muka Julaibib. Rasulullah sapu pasir-pasir yang melekat di muka Julaibib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cium di atas dahi Julaibib. Rasulullah turun dahi Rasulullah cium atas dahi Julaibib. Rasulullah sebut, ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, mung sebahagia daripada aku sebahagia daripada kamu, wahai Julaibib. Rasulullah cium. Rasulullah kali yang kedua Rasulullah cium. Rasulullah cium kali yang kedua. Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, mung sebahagia daripada aku sebahagia daripada kamu, wahai Julaibib. 3 kali Rasulullah sebut. Rasulullah kesat air mata Rasulullah. Nak sebutnya, inilah manusia hidup bukan mencari kemuliaan dunia, tapi cari kemuliaan yang disebut dengan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ambo nak sebutnya, mulia hidup ni bukan dengan rupa. Nak ajar pada diri kita. Lepas tu kita kena kejaga apa dalam hidup.
Dalam hidup ni, turun pagi balik gelap, turun pagi balik gelap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar, mung jangan kejar harta, mung jangan kejar tahta, mung jangan kejar rupa, tapi kejarlah syurga. Hidup ni kena kejar syurga. Kalau mung tak kejar syurga, mung terlepas daripada syurga, mung jumpa neraka dalam hidup. Na'udzubillah min dzalik. Ramai dah di kalangan kita hak mati ni, masuk dalam kubur, jumpa neraka, tak jumpa syurga. Gak pada apa rumah kita besar, kereta kita mewah, anak kita ramai, segala benda kita ada belakang atas dunia. Masuk kubur, masuk neraka lalu. Masuk neraka lalu dalam hidup. Lalu Rasulullah ajar, mu hidup ni kena pastikan biar mu boleh syurga. Bila kita tahu dapat syurga ni, kita ni dalam hidup kita. Para sahabat sebut, tanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita nak tahu orang ni dapat syurga ke tidak? Rasulullah jawab, atas dunia ni lagi. Atas dunia ni lagi kita tahu dah kita dapat syurga ke tidak. Lagu mana cara? Sahabat-sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat arifu ahlul jannah awi ahlin nar? Boleh tak kita kenal orang ni ahli syurga ke orang ni ahli neraka atas dunia ni lagi ya Rasulullah? Rasulullah jawab, qala na'am. Rasulullah jawab, ya, kita boleh kenal orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka di atas dunia lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh sahabat-sahabat, falimada ya'milul amilun ya Rasulullah? Buat gapo kita buat kerja lagi ya Rasulullah? Kalau kita tahu dah orang ni ahli syurga, orang ni ahli neraka atas dunia ni, buat gapo lagi kita beramal ya Rasulullah? Rasulullah jawab, kulli ma yussira khuliqalah. Tiap-tiap di kalangan kita ni, mu dah tengok mu ni ahli syurga ke tak, mu jadi cenderung ke arah mana dalam hidup ni? Cenderung pergi dalam hidup ni rajin nak buat amal soleh ke, tanda mu ahli syurga, ataupun mu jadi berat nak buat amal soleh. Hak mu rajin dalam hidup mu nak buat benda yang jahat je dalam hidup. Bila mu sentiasa nak buat benda yang jahat je dalam hidup, mu tak rasa nak buat benda yang baik dalam hidup mu ni ahli neraka, mu bukan ahli syurga. Cuma kita ni jangan pula kita jumpa saing-saing kita, aku tengok muka mu ni neraka ya, kita sebut. Jangan pula kita sebut gitu. Cuma kita tengok diri kita. Start lala ni aku tengok aku ni ahli syurga ke tak. Kita boleh tengok dah tanda-tanda ahli syurga ni, dia banyak tanda-tanda ni. Yang pertama, tanda ahli syurga, dia tahu matlamat hidup dia. Dia tahu, aku lagu-lagu mana pun aku nak dalam hidup aku ni syurga. Matlamat dalam hidup. Tak usah kira lah lagu mana pun dalam hidup aku nak ke syurga. Biar boleh nak dapat ke syurga ni. Ni tanda dia. Sungguh dia kacak sikit syurga. Aku nak ke syurga. Untuk doa lah lagu-lagu mana pun. Maknanya hidup kita ni sentiasa kita ni tak lari daripada matlamat hidup. Kita bukan fikir tentang dunia lagi dah. Kita mula nampak dalam hidup kita ni ialah akhirat yang lebih utama dibandingkan dengan dunia. Dunia ni hanya untuk orang kafir. Dia rasa nikmat dengan dunia. Tapi orang mukmin tak rasa nikmat dengan dunia. Kita ni tak pernah rasa nikmat dengan dunia. Ya, kita rasa nikmat akhirat. Masuk dalam kubur bentar lagi nikmat pada diri kita. Ni sifat orang mukmin. Dia tahu matlamat dalam hidup dia. Aku mesti dapat syurga. Kerana hidup ni asal kita daripada syurga, mesti balik mula ke syurga. Tu dia panggil demikian. Yang pertama. Yang kedua, alim ulama sebut dia sentiasa betulkan niat dalam hidup dia. Betul semua niat. Maksudnya lagu mana tanda ahli syurga ni? Dia semua betul hati dia, bersih semua. Dalam hati dia ni sentiasa dia lillahi ta'ala. Sentiasa dia buat benda semua kerana Allah. Ni nak betul hati ni benda yang paling payah dalam hidup. Benda yang paling payah dalam hidup. Kerana kita ni dia mari benda-benda yang buruk menitah dalam hati kita. Senang je nak menitah benda yang tak baik dalam hidup kita ni kan. Kadang-kadang kita ni nak jadi buruk hati tu ramai di kalangan kita. Lebih-lebih lagi ni berlaku PKP ni, misal contoh ni. PKP di kalangan kita ramai mana sama-sama kita ni jadi syak wasangka di antara satu sama lain. Dulu kan kalau orang bersin depan kita kan, bersin, badi nak jawab lalu ya rahmukallah. Lah ni acu bersin depan kita, pakat nak lari belakang ni. Kenapa? Takut ada COVID, dia tu COVID. Nak sebutnya mari dalam hati kita. Buruk hati ni, busuk hati tu kau ada lah ni.
dibandingkan dengan dulu. Na'udzubillah min dzalik. Lagi hati kita ni tak jaga, lagi itulah kita ni tak dapat syurga. Siapa peringkat di antara benda yang paling payah nak dibuai dalam hati ni, yang disebut dengan perasaan sombong dalam diri kita. Sombong, rasa mari besar diri, mari debel, mari rasa kita ni hebat. Ni siapa peringkat Rasulullah kata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Rasulullah kata, tak akan masuk syurga, tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin al-kibriya. Siapa yang ada dalam hati dia sebesar zarah tu perasaan rasa sombong dalam diri dia, sebesar zarah je. Lagi mana Allah tak bakar dalam api neraka, lagi tu dia tak boleh. Siapa hancur perasaan sombong dia tu, barulah Allah layakkan dia masuk dari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sebutnya hak ni payah nak ada pada diri kita, kecuali kita ni sentiasa belajar bersihkan hati kita ni. Dua dalam hidup itu tanda ahli syurga. Hati ya jenis tenang sama. Kalau kita tanya, ustaz, nak buat lagu mana nak suruh jadi hati ni tenang, ustaz? Pada diri kita, ambo nak pesan sikit. Pada diri kita nak suruh jadi hati tenang, yang pertama pada diri kita sentiasa zikir pada Allah. Zikir jangan malah. Orang kita ni malah nak zikir. Zikir Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Yang pertama sekali dalam hidup kita nak suruh hati kita ni tenang ni, zikir. Zikir gapo? Hak kita kena zikir dalam hidup sangat ni. Zikir untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir gapo dia? Ia diajar oleh Rasulullah. Rasulullah kata, afdaluz zikri fa'lan annahu la ilaha illallah. Kalau tak boleh lain pun sebut la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu je dalam hidup. Hak tu pun payah dalam hidup. Kalau tak maya bila kita nak sebut la ilaha illallah. Kadang-kadang kita nak sebut la ilaha illallah ni jadi payah. Padahal kalimah ni lah paling utama dalam hidup kita. Yang pertama. Ataupun zikir apa? Zikir nak kuatkan keyakinan kita. Jangan gegok. Hati kita ni senang sangat gegok. Bolak-balik hati ni. Hari ni kita boleh saing, esok lusa kita tak saing lah dengan orang. Ni kerana apa dia? Kerana hati kita ni tak selesai masalah hati. Lagu mana kita nak suruh hati kita ni yakin sungguh dengan Islam dalam hidup kita? Siapa? Jangan kita ni bolak-balik hati kita tadi. Lalu dalam Islam ni ajak supaya kamu zikir. Zikir apa dia? Sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar. Tolong ingat dalam hidup kita. Sebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Ni zikir ni. Zikir dia panggil Sayyidul istighfar. La ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, mu Tuhan aku. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan melainkan kamu ya Allah. Khalaqtani, menjadikan aku ya Allah. Wa ana abduka, aku ni hamba-Mu ya Allah. Wa wa'dika, ada janji denganmu ni ya Allah, ada janji. Aku denganmu ni ada janji. Wa wa'dika, aku cuba tunai janji aku ni ya Allah. Mastata'tu, seupaya mungkin dalam hidup aku ya Allah. A'udzubika min syarri ma sana'tu, lindungilah aku ya Allah daripada kejahatan yang aku sendiri buat ya Allah. Aku sendiri yang buat kejahatan ni ya Allah. Abu ulaka, banyaknya ya Allah, binikmatika alayya, nikmat-nikmat hakmu ke aku ya Allah. Wa abu bi dzambi, tapi saya ya Allah, jahatnya aku ni, aku balas dengan dosa-dosa yang aku buat pula ya Allah. Kemudian kita akan sebut abu ulaka binikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli, ya Allah, tolonglah ampun dosa aku ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, kerana tak ada orang yang boleh ampun dosa ni, mung jah ya Allah yang boleh ampun dosa ni. Ni dipanggil Sayyidul Istighfar. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang sebut kalimah ni sekali ya pagi, mutayaqinan, penuh keyakinan pada Allah, yakin sungguh dia, sekali ya dia sebut ni, dia sebut sekali, belum sampai Maulid dia mati, belum sampai Maulid hari tu dia mati, pagi lagi dia sebut dah, sebelum Maulid dia mati, masuk kubur, masuk lalu dalam syurga Allah SWT. Rasulullah sebut, siapa yang sebut Sayyidul Istighfar, ingat betul-betul ni orang Kuala ni,
Hamba nak pesan ni. Dia sebut malam murid. Lepas mayat murid dia bersebut Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dia sebut gitu tu. Dia sebut sekali je. Dia sebut mutayaqinan, yakin sungguh dia pada Allah dengan istighfar tadi. Kemudian belum subuh dia mati. Belum subuh malam tu dia mati. Masuk kubur, wajabat lahul jannah. Wajib Allah jadikan dia untuk dalam syurga Allah. Untuk orang demikian. Gak tak okey lah kita tak boleh nak buat hak gitu. Dalam hidup kita nak suruh kita dapat syurga kan. Dapat syurga dalam hidup. Kemudian nak suruh hati kita ni bersih lagi. Baca doa. Baca doa. Nak bersihkan hati kita ni. Doa gapo kita kena baca sangat kan. Jangan we kita ni jadi busuk hati kita ni. Baca doa kepada dia. Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ni doa ni kita sebut sama dah ni kan. Tiap-tiap kali mana kita maya tu lepas tahiyat awal tu fil alamin innaka hamidum majid, kita sebut Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca doa-doa gini biar Allah ni jangan bolak-balik hati. Kerana manusia ni bolak-balik hati ni metahlah je dalam hidup. Tak payah dengan orang lain lah. Kita suami isteri ni pun bolak-balik hati. Dulu saya bukan main lagi. Lah ni jadi kau duduk jauh dah lah. Anak sebutnya bodoh. Hati kita ni laju lebih daripada air yang gelegok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bolak-balik. Kita dengan anak-anak kita ni pun bolak-balik hati. Anak natu kita ni, dengan natu kita ni, dulu kat Allah natu lah ni, natu kesayang ni, kat lah ni hatu kesayangan pula. Nak sebutnya dalam hidup kita ni jadi berubah mata aja dalam hidup. Bolak-balik hati manusia ni berbolak-balik. Lalu mana nak suruh kita kekal hati kita ni jadi bersih, biar jadi hati syurga pada diri kita ni? Doa tu minta biar Allah Subhanahu wa taala bersihkan semua. Paling tak ada nak suruh bersihkan hati. Allahumma ighfirli zambi. Ya Allah tolong ampunkanlah dosaku, segala dosa-dosaku. Allahumma ighfir dzunubi. Sebut gitu je pun tak apa dah. Ya Allah tolong bersihkanlah hati aku ni ya Allah. Kerana semua dosa-dosa ni balik di hati seseorang. Semua dosa ni dia akan sumbat di hati masing-masing. Sebab tu kita jadi maya jadi tak khusyuk. Kita baca Quran tak boleh nak mengalir mata. Kita bangun tahajud tak serupa orang lain bangun tahajud. Orang lain basah sejadah-sejadah. Kita bangun tahajud tiuk kerana takut dengan dosa. Gak kita ni tidur atas sejadah dia bangun tahajud mana. Nak sebut apa jadi gitu? Kerana hati kita ni diselaputi dengan dosa yang banyak. Dua. Yang ketiga, tanda orang ahli syurga atas dunia ni lagi. Dia sibuk menambah keilmu. Sibuk dalam hidup dia nak belajar semua. Ni tanda ahli syurga. Kalau para hadis sekalian jumpa dengan orang yang hidup dia nak belajar ataupun nak mengajar ataupun nak dengar. Tiga keadaan ni ahli syurga. Mudah-mudahan semua mari malam ni di kalangan ahli syurga lah insya-Allah. Biar kita ni di kalangan orang yang salah satu di antara ciri-ciri yang disebut oleh para alim ulama ahli syurga. Tak dunia ni lagi. Bunyi orang ngajar ya nak pergi dengar. Biar benda hak dikit dengar tu pun benda yang sama je kita tahu dah. Tapi kita pergi dengar juga, pergi menambah juga ilmu. Ni tanda ahli syurga. Setiap kali mana kita mari ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah kata setiap kali mana jalan nak pergi ke syurga tu mungnya tiap kali mana menjalan nak pergi ke syurga tu man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, orang yang cari ilmu, salakallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah sepak buat segala duri-duri halangan-halangan dia untuk dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah je kita. Gak kebetulannya kita mari ngaji ni kita niat nak belajar semua dalam hidup kita.
Lagi mana kita niat belajar, lagi naik kedudukan kita di sisi Allah. Belajar ataupun kita ngapa Quran. Misal contoh ni, ngapa Quran sebelum daripada ni atau banyak ayat Quran kita ngapa. Lah ni kita banyak sikit ngapa. Belajar untuk ngapa Quran. Naik kedudukan kita. Syurga ni Allah jadikan 100 tingkat. 100 tingkat syurga. 100 tingkat tu di antara langit sampai ke bumi. 100 tingkat ni sendiri. Allah jadikan dalam syurga Allah. Lagi mana kita belajar? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Lagi mau belajar, lagi diangkat darjatmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga. Dudukan yang paling tinggi, syurga Firdaus. Ya Allah sediakan untuk diri kita. Ini tanda ahli syurga. Ya keempat, tanda ahli syurga, dia cari keberkatan dalam hidup. Hidup dia, harta benda dia tak cari, tapi dia cari berkat. Kita bukan nak rumah besar, tapi nak rumah berkat. Kita bukan nak makanan sedap, tapi kita nak makanan berkat. Ini sifat orang mukmin. Allah ajar biar jadi berkat dalam hidup kita ni. Kita bukan nak kereta mewah, tapi nak kereta yang berkat. Nak faham gitu dalam hidup kita. Jangan ajar pada kita nak pada kuantiti, tapi tak ada kualiti. Kualiti dalam agama ni apa dia? Ialah berkat. Rumah, biar rumah berkat. Rumah besar pun, tapi penuh dengan atu raya, apa? Kereta kita mewah, duduk belakang lagi, ada driver lagi. Tapi masa je dalam kereta. Buat apa? Lebih baik kereta kancil je. Anak 16 orang dalam kereta. Mak ayah sibuk melambar tepi jalan. Anak-anak ni sibuk, pala ada di atas steering, ada duduk belakang, penuh. Tapi mak ayah senyum je dalam kereta. Nak sebutnya ni berkat. Berkat ni apa? Dalam hidup kita ni. Berkat ni satu benda yang sikit tapi rasa banyak. Satu keadaan yang sepit tapi rasa luas. Ni berkat. Ia tidak diajar dalam agama lain. Orang ahli syurga, dia nak jadi berkat. Dia nak kau berkat. Harta ni biar jadi berkat. Harta banyak, lajak pun buat apa kalau SPRM duk kerja semua. Nak dalam hidup kita ni. Nak apa? Rumah kita ni nak, hamba tanya tadi, nak luas mana lagi rumah kita ni? Kita nak kau harta tu, siapa balah dengan adik-beradik. Siapa tak tegur siapa dengan jiran-jiran. Yang berebut ni. Berebut tak habis-habis ni. Kita nak kau banyak mana lagi dah hidup. Aku tengok orang mati tu, ada bawa harta benda masuk dalam kubur. Kau ada orang kolam ni mati, bawa gerai-gerai tanah sekali masuk dalam kubur. Tak ada lagi. Ya kita jadi balah sama-sama kita. Siapa tak tegur siapa adik-beradik, siapa kita, siapa gini mau dalam hidup kita. Kita nak kerja kau gapo dalam hidup. Kalau kita nak ke syurga kan, belapang dirilah biar jadi harta kita ni berkat dalam hidup kita. Jangan jadi tomok tak pada kita ni. Tomok nak makan rasuah. Tak pada-pada makan RM50 masuk neraka Allah SWT. Tak pada-pada dalam hidup kita tinggal maya serakaat 80,000 tahun dalam neraka Allah. Tak pada-pada dalam hidup kita ni. Macam mana kita nak suruh jadi berkat ni Ustaz? Ada orang tanya, lagu mana nak suruh berkat ni? Jangan buat maksiat. Buat maksiat hilang lalu berkat. Hilang lalu berkat. Buat rumah besar-besar, siap jah maya, siap jah rumah besar, panggil orang maya ajak, balik jah orang maya ajak, panggil orang karaoke pula dalam rumah. Habis lalu berkat. Habis lalu keberkat. Panggil orang maya ajak tadi betul dah. Tapi bila kita panggil orang buat maksiat dalam rumah kita, habis lalu. Naik kereta tu baca doa dah. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tapi habis dia baca doa, pasal lalu lagu nyanyi dalam kereta. Habis lalu berkat. Harta benda jangan buat maksiat. Bila buat maksiat, hilang berkat. Bila hilang berkat, jadi tomok dalam hidup. Jadi sebuah nak sombong, nak buat tu lagi, nak kogoni lagi. Tak habis-habis dalam hidup. Hatta zurtumul maqabir, sehingga musumbat dalam lubang kubur dalam hidupmu. Ini tanda ahli syurga ni, dia akan cari keberkatan dalam kehidupan dia. Dia jadi berkat dalam hidup. Kemudian yang kelima, ahli syurga ni dia sentiasa hidup dalam keadaan minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah, minta ampun sama. Jangan kita ni
jenis malas nak minta ampun pada Allah. Sebanyak mana ustaz kena minta ampun tiap-tiap hari dalam hidup kita? 70 kali sehari. Minta ampun ni jangan berhenti daripada minta ampun pada Allah sebanyak 70 kali sehari. Kerana apa dia? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku ni inni atubu ilallahi aktsara 70 marrah. Kerana aku ni bertaubat pada Allah lebih 70 kali sehari. Itu dipanggil hidup kita ni minta ampun. Yang pertama minta ampun pada Allah. Yang kedua, nak besar pada orang lelaki, minta ampun pada mak ayah masing-masing. Minta maaf pada mak ayah. Kerana kebanyakan orang lelaki ni, kebanyakan kita ni mak ayah kita singgung dengan kita. Tersinggung hati. Mak ayah kebanyakan di kalangan kita, mak ayah kita, mak mertua ayah mertua kita. Orang perempuan, hamba nak minta ampunlah dengan suami kalian. Kalau kalian nak masuk dalam syurga Allah, minta maaf sama dengan suami. Jangan berhenti. Tiap-tiap malam tu, sebelum nak tidur tu, minta maaf lalu. Abang, minta maaf abang. Hari ni adalah tu salah. Tiap-tiap hari minta maaf. Minta maaf dalam hidup kita. Jangan tunggu gaya baru nak minta maaf. Ramai di kalangan kita ni buat dosa. Sama-sama kita ni. Orang lelaki buat dosa dengan mak ayah. Kenapa? Kerana kita banyak nipu mak ayah kita. Banyak kita buat khianat kaum mak ayah kita, terutama bagi orang lelaki. Bapa yang nipu. Lagi lama kita nikah, lagi kita sibuk jaga hati isteri dan anak-anak kita dibandingkan jaga hati mak dan ayah kita. Itu penyakit dalam hidup. Bapa yang jaga hati isteri, bapa yang jaga hati anak-anak. Kerana isteri sibuk, isteri ni sibuk nak jaga, sibuk dia nyekecek kasar dengan suami dia, sehingga ke suami dia mari nyakit dalam jiwa dia untuk nak jaga hati isteri dan jaga hati anak-anak dibandingkan jaga hati mak dan ayah dalam hidup. Ni yang nak pesan ni orang perempuan, jangan akak sorok depan tok lelaki. Jangan akak. Kali akak sorok depan tok lelaki, hati lebu amalan-amalan yang kita buat. Sebagaimana orang lelaki jangan akak sorok depan mak ayah. Jangan akak sorok depan mak ayah. Kita akak sorok depan mak ayah, hati lebu amalan-amalan kita. Allah pesan dah, wala tanharhuma, mun jangan teking kata-kata mak ayah kamu. Wa kullahuma qawlan karima, mun kena kecek lemah lembut dengan mak ayah kamu. Mun jangan akak sorok. Bila mu akak sorok nanti habis amalan-amalan kamu. Orang perempuan kena jaga tu badan kita. Jangan akak sorok depan tok lelaki. Akak sorok depan tok lelaki, tok lelaki ni lama-lama sipar dalam hati. Jadi nyakit pada tok lelaki. Nyakit apa dia? Nyakit takut kau bini. Ni nyakit hak belakang. Dalam tak sedar tu dia jadi takut. Takut. Mana orang kita ni jadi kau takut kau bini. Kau lama nikah, kau takut kau bini. Gak mak ayah siasati dah. Mak ayah siasati. Dia sibuk jaga kau bini dia. Dia jaga kau anak-anak dia. Mak ayah tanya, tak balik kau coti-coti ni? Tak boleh balik mak. Apa yang tak boleh baliknya? Ambo ada kerja gini. Coti ni kan tak kena nak kerja juga. Dak mak dia kata nak kerja juga. Padahal dia nipu mak dia. Dia bercakap dengan orang rumah dia. Nak pergi jalan. Coti ni nak pergi jalan dengan anak-anak. Kak mak dia kata tak apalah kalau gitu kak. Mak ingat kau nak buat lagu-lagu lah sikit nak meleh lah ayah kau gapo kau. Membalik katanya mak. Tak apalah. Dia kata dah tak boleh balik kan. Gak dia bicara dengan isteri dia dengan anak-anak nak pergi melancong. Nak pergi jalan. Gak dia pergi jalan nak pergi ke Wuhan pula tu. Sungguh nak pergi ke negara China. Nak jalan sungguh dia. Gak pergi Sapa Cameron Highland, pergi ke Genting Highland. Orang rumahnya tak tahu. Ambil gambar, pakai ambil gambar. Ambil gambar ni post dalam WhatsApp group. Post dalam Facebook. Post dalam Instagram. Betul lah mak mentua dia ada Instagram juga. Tengok anak-anak tu dia. Tengok anak dia. Gak mari terlintas dalam hati mak ni. Anak jati aku nipu aku dah. Nipu aku dah. Dia kata tak boleh coti. Tapi dia pergi. Boleh pergi pula dengan perempuan ni. Belum dia nikah dengan perempuan ni. Dia tak jadi gini. Kak dia nikah jadi dengan perempuan ni jadi gini dalam hidup. Mari dah. Yang menyebabkan di waktu tersebut kalau kita mati di saat mak dan ayah kita tak reda pada kita, tutup itu syurga Allah, terbuka luah pintu neraka Allah SWT. Orang perempuan sama juga.
kecak kasar dengan tok lelaki. Orang lelaki ni memanglah sebelum nikah memang mulut banyak. Tapi dan nikah mulut dia disipai dalam hati. Ni nyakit orang lelaki. Ni nyakit orang lelaki. Orang lelaki Melayu terakhir dia panggil. Ni sipai. Belum nikah kecak banyaklah. Sibuk tanya adik-beradik berapa orang, duduk mana. Sibuk tanya orang perempuan. Kemudian kerja gapo, makan mana. Sibuk tanya. Orang perempuan belum nikah tak ada mulut. Hanya orang tanya dia jawab sikit-sikit. Jawab sikit-sikit aja. Orang lelaki tanya, adik-beradik berapa orang? Agak-agak dia sebut. Duduk mana kau? Dia sebut. Tak kata dia nak cari. Senang belum nikah. Orang perempuan belum nikah tak ada mulut. Dan nikah mulut letak mulut. Mulut letak mulut. Tika tu dia letak mulut tu, tika itulah dia menyakitkan hati suami dia. Bila dia menyakitkan hati suami dia, dia mati. Dia mati. Suami dia tak reda pada dia. Terasa hati dengan dia. Ingat boleh masuk syurga? Tak boleh masuk syurga. Tutup itu syurga. Warna senyap belakang. Saya kena-kena ni belakang ni lagi. Malam ni baru tahu ni dia. Nak sebutnya, jangan ada di kalangan kita ni begitu. Dalam hidup kita ni, pastikan dalam hidup kita ni, minta ampun sama. Kita dengan Allah, kita dengan keluarga kita, kita dengan jiran tetangga kita. Minta maaf sama dengan jiran. Jiran ni 40 kawasan ni, 40 buah rumah sekeliling rumah kita tu, jiran kita belakang. Dan Rasulullah sentiasa dipesan oleh malaikat Jibril, membuat baik ke jiran, jangan balah dengan jiran. Jangan balah. Siapa Rasulullah kata, mari dalam hati aku ni, kata Rasulullah, macam kalau aku mati, jiran aku ni boleh mewarisi harta aku. Nak sebutnya boleh ambil saka daripada yang disebut dengan harta benda aku ni. Kerana malaikat Jibril pesan sama, jaga dengan jiran. Jangan balah. Siapa Rasulullah kata, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim. Tak masuk syurga siapa yang mati di saat mana dia sedang memutuskan silaturahim di kalangan mereka tersebut. Ini nak sebut demikian. Minta apa? Daya akhir sekali kita kejar dalam hidup kita ni, biar kita kejar yang disebut dengan saat kematian husnul khatimah. Tanda ahli syurga dah. Tanda ahli syurga ni dalam hidup kita ni, bila kita hidup kita kejar, biar kalau orang tanya nak kau gapo dalam hidup, mati husnul khatimah. Nak tu je dalam hidup kita. Lagu mana cara mati dalam husnul khatimah? Salah satu caranya, ahli ulama kata, jangan simpan harta benda atas dunia. Siapa yang nak mati husnul khatimah, tolong simpan harta ke akhirat. Jangan simpan di atas dunia harta benda. Kalau siapa yang simpan harta benda atas dunia, dia sakut dengan harta benda di atas dunia. Harta ni kita cari ni bukan simpan untuk atas dunia. Tapi harta ni cari mesti kita puh ke akhirat lalu. Sebelum mana kita mati ni, kerja kita ni atas lalu ke akhirat. Macam kita pergi Mekah, saat mana kita sampai di Mekah, kita beli barang banyak. Waktu mana kita beli barang banyak, tiba-tiba barang kita ni tak lewat naik atas kapal terbang. Kita nak mana kita puh barang kita. Jubah, kurma, air zam-zam, siapa belakang dah di Malaysia. Tuan duduk di Mekah lagi. Demikian juga dalam hidup kita. Harta yang kita cari sama ni, jangan simpan atas dunia. Jangan. Ramadah orang kita, dia mati saat mana tinggal harta di atas dunia. Dia cari. Lelah jelas dia cari harta ni. Letih dalam hidup dia ni. Sampai hujung nyawa, dia mati masuk kubur, dia kena jawab terhadap harta yang dia tinggal atas dunia. Tak cerdik langsung dalam hidup. Hidup ni kalau nak suruh kita dapat husnul khatimah dalam hidup kita, tolong alih harta ni hatta ke akhirat. Rumah dah ada di akhirat. Kereta ada dah di akhirat. Pakaian kita ada dah di akhirat. Segala benda kita dah ada akhirat. Dunia ni kita tinggal dah pada mereka-mereka yang lain. Jangan sampai kita cari-cari, tiba-tiba harta kita tertinggal di atas dunia. Orang tanya dia, cari-cari harta ni untuk siapa? Cari untuk diri sendiri, Ustaz. Untuk bila? Untuk hari tua, Ustaz. Siapa jangan-jangan? Kala beli SP, Ustaz. Kala beli SP aja, simpanan untuk bekal hari tua. Tak cerdik orang panggil. Kita ni bukan cari untuk hari tua. Dia tua tak boleh pakar pun harta kita. Aku tanya orang-orang tua di kalangan kita, ayah-ayah kita.
Banyak mana harta duduk dalam akaun bank. Tanah ada, kereta ada. Benda ada berlaku harta benda. Tapi Allah tak sewi dah pakai. Allah tak boleh pakai dah. Nak makan daging-daging tak boleh dah. Darah tinggi dah. Nak makan tomohak tak ada dah. Dia darah tinggi dah. Nak makan apa dia? Nak makan gula-gula tak boleh dah, kecil manis. Nak makan shell out, dia ada go out dah. Nak makan apa dalam hidup dia? Nak makan dalam hidup tak boleh dah. Allah dah berhenti dah. Tak boleh dah. Hartamu tu hantarlah ke akhirat. Apa ya kita masih lagi dalam keadaan nak tahan juga, biar juga. Tiba-tiba kita mati, orang duk kata harta benda kita. Habis boleh ke orang lain. Mana orang kita kan dah tua dah, balik kampung buat rumah besar. Siap dah rumah besar, beli kereta besar pula ni. Buat gapo? Dia tua dah. Dia tak perlu dah. Anak-anak bukan nak duduk kali dengan dia dah. Siap aja beli kereta besar, tak puas hati lagi. Bini besar pula ni. Nak puas hati pada diri dia. Masuk seminggu mati. Mati dia. Dah kereta baru boleh kau bini baru. Bini baru pula habis dah nikah tu lelaki baru. Tu lelaki baru pula tetap duk bawa kereta baru ni rang kawasan kubur kita. Gak kita duduk dalam kubur tu tengok macam cajah kata ni kata. Kalau dia rang saja tak apa, dia hon tu sakit hati. Bila dia buat pek 2-3 kali tu kan, rasa nak jadi hati maklimah balik ke rumah. Nak sebutnya kitanya, nak gambar dalam hidup kita, jangan duk bazir kat harta benda ni. Nak suruh kita dapat husnul khatimah, tolong bagilah ni. Jangan duk sipel dalam hidup kita ni. Nak suruh kita yakin di akhirat seksa, kita jumpa balik segala harta benda ya Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk diri kita, jadi ujian pada diri kita untuk dapat syurga Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Mudah-mudahan malam ni Allah bagi sikit luar pada diri kita ni, terbuka sikit cara kita mikir. Jangan mikir cara lama, jangan. Tapi kita mikir cara baru dalam hidup kita, dalam suasana kita ni. Peluang Allah ni dapat diri kita ni, semua hamba sebut tadi tu, hamba harap supaya kita ni semua dapat ganjaran di sisi Allah, dan kita rasa puas hati dalam hidup kita, di hidup metang. Tapi waktu mana kita ngadap depan Allah Subhanahu wa taala seksa, kita dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih di atas kesempatan malam yang baik ini. Allah jadikan pertemuan kita cukuplah sejam kecil ni. Mudah-mudahan hamba ingat benar tok guru hamba pesan, dia kata budak-budak boleh belajar setengah jam je. Lepas setengah jam dia tak ingat gap satu dah. Orang tua boleh belajar sejam, lepas sejam dia nak nampak item, nampak karipak, nampak belakang. Dia tak berapa ingat dah gapo hak belajar. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah, dan Allah masukkan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua yang hadir malam ni di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Jemaah sekalian, sebelum doa ni hamba suka nak sebut belakang tu ada beberapa buah kitab yang hamba karang. Antaranya kitab ni persiapan menjelang kematian. Bila kita dekat nak mati, kita nak buat lagu mana? Ni di antara kitab-kitab hamba susun ni. Dan para hadirin sekalian, kalau rasa tanda-tanda nak mati itu berlaku dah pada diri kita, buatlah amalan ni hamba susun dah molek-molek. Ada satu doa yang diajar oleh guru hamba, yang diajar oleh Rasulullah pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan waktu mana dibaca sebut, dan para hadirin sekalian bacalah. Rasulullah kata kalau membaca doa ni dekat nak mati, mati lepas pada sebut masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala tu. Ni ada dalam kitab ni lah. Para hadirin sekalian boleh dapat belakang nanti dah. Ambo karya banyak buah kitab juga. Kitab-kitab ru'yah syariah. Lagu mana kita nak kesal, kita nak kena sihir, tak kena sihir. Dan banyak lagi kitab malam pertama di barzah. Lagu mana kita nak berakhlak dan sebagainya. Ada lebih kurang 30 lebih dah kitab yang ambo duk susun, duk karyanya. Jadi para hadirin sekalian boleh dapat belakang nanti dah. Dan ambo karya kitab ni kerana ambo buat sekolah tahfiz. Di belakang ambo ni ada lebih kurang 6 buah sekolah tahfiz. Dan yang terakhir ni hamba duk buat di apa ni Tok Amir di Kuala Telemung ni. Kuala Telemung ni insya-Allah hamba tengah buat masjid lah ni. Siapkan masjid di tanah yang ada jemaah kita ni, dia wakafkan kepada hamba seluas lebih kurang 8 ekar setengah tanah tersebut. Kemudian hamba buat sekolah tahfiz. Hamba buat di selain daripada itu hamba buat di Kelantan, hamba buat juga di Pahang, di Jalan Tok Pahang, hamba buat di Shah Alam. Kemudian hamba bangunkan juga di Pulau Langkawi, di antara Gunung Mak Cincai dengan Gunung Raya tu. Hamba buat sebuah sekolah tahfiz.
Kalau para jemaah pergi ke Langkawi tu, jangan pakai kesi akak ya, jangan. Tapi pakat mari juga sekolah hamba. Jemputlah mari ke sekolah hamba. Hamba buat masjid sekali di situ. Di antara tempat tu comel lah, tempat kawasan tersebut. Kemudian hamba buat di Tok Amin ni lah, salah satunya di kawasan tersebut. Sedang bangun masjid. Kalau jemaah-jemaah ya ada kelapangnya rezeki, bolehlah pakat ambil pamphlet sekolah hamba ni. Ada belakang nanti kita buat sedang lah ni nak buat atak lah untuk dah kot bulan Ramadan ni, insya-Allah. Masjid dia juga nak buat sekolah di kawasan tersebut, sekolah tahfiz anak-anak menghafal Quran. Hamba ambil anak-anak yatim, orang miskin. Dia kita tanggung setiap anak-anak yatim orang miskin tu yang nak menghafal Quran, kita tanggung seorang RM3,500 setahun. Kita biayai mereka sebut. Pelajar-pelajar adalah dekat dengan 1,000 lebih pelajar menghafal Quran ni. Kemudian bertolong sekali di selatan Thailand. Selatan Thailand tu asalnya pelajar 22 orang je anak yatim piatu. Lah ni ada dekat dengan 900 lebih pelajar menghafal Quran. Tiap-tiap bulannya hamba hantar duit dalam lebih kurang 30,000 40,000 sebulan bagi membiayai mereka ni sendiri. Waktu di sanalah di selatan Thailand. Lagu mana cara? Hamba suruh mereka bela lebah, pera lebah tersebut hasilkan madu. Madu tu mereka letak depan mereka bangun tahajud malam-malam, doa pada Allah. Mereka hantar madu tu ke Sya'lan. Hamba gunakan untuk perubatan Islam. Orang yang kena sihir, hamba kata minum air madu. Minum air madu tu kat mutah, keluar benda pelik-pelik tu badan. Kemudian banyaklah kes-kes yang berlaku. Hambanya capur minyak zaitun dan habatus sauda dalam madu tu sendiri. Kemudian lepas pada tu ada yang kena kecimani teruk, dia buat amalan turun kadar gula dalam darah dia. Ada macam-macam gaya lah masyarakat kita ni penyakit. Jadi adalah kat belakang nanti para hana sekalian boleh dapatkan produk-produk tersebut. Kalau jemaah tak boleh hak lain pun pakai ambil hak ni lah, pamphlet ni lah. Pamphlet ni ada nombor akaun sekolah. Jemaah pergi ke mana-mana bank, berdiri cacah depan mesin bank tu, maya sunat istikharah dulu sana cerita. Nak derma kau tak derma, nak infak kau tak infak. Mudah-mudahan niat untuk arwah ayah, arwah mak dan kita ni lah, mudah-mudahan ni berebut lah, pakat-pakat berebut buat masjid ni, untuk buat masjid. Jadi mudah-mudahan masjid itu Rasulullah sebut dah, siapa yang bina sebesar burung sarap, sebesar sarap burung je. Rasulullah kata man bana masjidan, siapa yang bina masjid walau kamisqahatin, Rasulullah kata walaupun sebesar sarap burung, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina sebuah istana yang comel dalam syurga Allah SWT untuk diri dia. Jadi pakat-pakatlah di kalangan kitanya. Jemaah nak pergi situ pun boleh tengok orang tengah buat lah ni, ataupun jemaah nak melalui akaun bank ni pun boleh lah, insya-Allah. Tadi ada seorang mocik mari jumpa dengan hamba, buat mari, dia kata ustaz ni untuk arwah mak saya ustaz, dia sebut. Dia mari bawa barang-barang gitu tu. Jadi mudah-mudahan panjanglah pahala-pahala, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyaknya dosa yang kami lakukan di atas dunia ini ya Allah. Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah. Dosa sengaja dan dosa yang tak sengaja kami lakukan ya Allah. Dosa yang nampak dan dosa yang tak nampak ya Allah. Kami tadahkan tangan pada malam yang baik ini ya Allah, memohon pada kamu agar diampunkan dosa kami itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah setiap langkah yang kami keluar daripada rumah kamu ini ya Allah menggugurkan dosa-dosa kami ya Allah, menjadikan kami hamba kamu yang saleh ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah jalan hidup kami ya Allah. Di saat mana kami bergelumang dengan ujian Covid saat ini ya Allah, kehidupan kami menjadi semakin sukar ya Allah, kecuali kamu mudahkan ya Allah. Kehidupan kami menjadi semakin sakit ya Allah, kecuali kamu sembuhkan ya Allah. Kehidupan kami semakin terbeban ya Allah, kecuali kamu ringankan ya Allah. Kehidupan kami semakin menjadi payah ya Allah, kecuali kamu mudahkan ya Allah. Kamulah tempat pergantungan kami ya Allah. Kepada kamulah kami memohon, pada kamulah kami meminta ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kesilapan hidup kami sebelum daripada ini ya Allah, cukupkanlah dia dengan pengajaran pada kami ini ya Allah.
untuk kami betulkan jalan hidup kami ya Allah. Tunjukkanlah jalan kami ke dalam syurga kami ya Allah, agar saat penghujung perjalanan hidup kami nanti ya Allah, bibir kami menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saat tersebut ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana terbujur kaku jenazah kami nanti ya Allah, kamu ampunkanlah dosa kami ya Allah. Saat mana dimandikan jenazah kami nanti ya Allah, kamu gugurkanlah dosa kami dengan guguran air yang merinjis badan kami itu ya Allah. Saat mana dikapankan jenazah kami nanti ya Allah, kamu putihkanlah amalan kami lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu ya Allah. Saat mana kami mula diusung untuk disolatkan nanti ya Allah, kamu pilihlah anak kami yang paling soleh ya Allah, yang akan mengimamkan solat jenazah kami ya Allah, yang akan mengusung jenazah kami nanti ya Allah, yang akan membawa kami ke liang lahat nanti ya Allah. Tatkala mana kami berada di alam barzah nanti ya Allah, malam pertama kami di barzah nanti ya Allah, kamu wangikanlah kubur kami ya Allah. Kamu ketemukanlah kami dengan arwah ayah kami, arwah datuk nenek moyang kami, arwah-arwah mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini di Illiyin ya Allah. Saat menghampiri Ramadan sebegini ya Allah, kerinduan itu seringkali bertandang dalam hidup kami ya Allah. Rindu membesar di atas dukungan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu saat kami tertidur di atas ribaannya dahulu ya Allah. Rindu saat dukungan dan usapannya dahulu ya Allah. Rindu ya Allah saat di malam penghujung malam kedengaran esakan tangisan arwah ayah kami ya Allah, berdoa dan berdoa pada kami ya Allah. Rindu ya Allah saat memeluk tubuh dan arwah ayah kami dahulu ya Allah. Rindu ya Allah, kamulah yang mengetahui betapa rindunya kami pada mereka yang telah meninggalkan kami ini ya Allah. Kecuali dengan doa ini ya Allah, kamu hiasilah kubur mereka itu ya Allah. Kamu jadikanlah doa ini doa-doa mereka yang saleh ya Allah, yang sampai pada mereka yang menghadap di hadapan kami itu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah, khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Sewaktu-waktu dahulu ya Allah, kami mengakui kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah menengking-nengking kata-kata ibu kami ya Allah. Kami pernah ya Allah membentak-bentak ibu kami ya Allah. Kami pernah menghempaskan pintu ya Allah, membatukan diri kami di saat mana kedengaran nama kami dipanggil dan dipanggil oleh ibu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami di kala itu ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami ya Allah. Kami tidak sengaja ya Allah. Kejahilan kami mengatasi kealiman kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di saat itu ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Dalam kegelapan malam itu ya Allah, ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang ya Allah. Diciumnya kami di sebelah kiri dan kanan kami ya Allah. Dipeluknya kami dan dibelainya kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami ya Allah. Saat mana kami demam ya Allah, ibu kami turut demam sama demamnya kami ya Allah. Saat mana kami membesar ya Allah, ibu kami berhutang keliling pinggang ya Allah untuk membesarkan kami ya Allah. Saat mana kami melangsungkan perkahwinan ya Allah, ibu kami tersenyum indah melihat kebahagiaan kekeluargaan kami ya Allah. Berseorangan ibu kami kembali ya Allah, menunggu kepulangan kami anak-anak ini ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah, kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan doa-doa kami tidak didengari lagi di sisi kami ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah yang menyebabkan solat kami tidak sekhusyuk dahulu lagi ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah hati kami menjadi sekeras batu ini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah tiada lagi tangisan dan doa-doa kami pada kamu ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah pula ya Allah kami seringkali diuji dengan ujian-ujian yang sebegini ya Allah. Kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah, kerana dosa-dosa inikah ya Allah. Ya Allah, seburuk mana pun kami ini ya Allah, sejahat mana pun kami ini ya Allah,
Sekeji mana pun kami ini ya Allah, sejijik mana pun dosa-dosa yang melingkungi tubuh badan kami ini ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu ya Allah. Dengarilah doa kami ini ya Allah. Mustajabkanlah doa kami ya Allah. Bangkitlah kami di akhirat nanti dengan para nabi dan para awliya salihin ya Allah, bersama pasangan hidup kami ya Allah, melangkah laju di atas titian sirat nanti ya Allah, sehingga memasukkan kami ke dalam syurga kami ya Allah. Izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencium jari jemarinya ya Allah, mengucup dahinya ya Allah, memeluk tubuh badan yang indah itu ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.